Pengeluaran ternakan didefinisikan sebagai aktiviti ternakan haiwan bertujuan untuk membekalkan makanan, daging dan minuman tenusu. Akibat berlakunya pandemik COVID-19 di seluruh dunia termasuk negara Malaysia sejak awal tahun 2020, ini telah memberi kesan kepada rakyat, ekonomi termasuk juga beberapa aktiviti antaranya perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik. Nama saya Asrul Hafizai bin Muhammad Yusof, merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tujuan saya untuk buat temu ramah ini untuk mendapatkan sedikit sebanyak maklumat mengenai industri ternakan dan kesan COVID-19 terhadap hasil pasaran ataupun pengeluaran. Boleh tak Encik perkenalkan diri sedikit sebanyak dan bila terlibat dengan aktiviti perniagaan ini? Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Faiz Izrin bin Umar, berusia 22 tahun, menetap di Semarang Melaka. Okey, sejak bila terlibat dengan aktiviti jualan? Saya mula terlibat dengan aktiviti perniagaan ni pada usia selepas SPM. Saya mula berniaga bersama pakcik saya di Pasar Awam Sungai sudah dikatakan hampir 3 tahun saya berniaga. Oh, hampir 3 tahun. Ya saya. Soalan kedua saya tanya, bagaimanakah sambutan jualan sebelum ini? Maksud saya 5 tahun kebelakangan ini sebelum COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, jualan alhamdulillah mendapat sambutan yang agak tinggi seperti biasa. Dan apabila terjejas selepas pandemik ini, jualan sedikit jam jatuh sebab pandemik ini kita memang tak dapat, apa orang kata, memang selepas PKPB ni memang tak kisahlah PKPB ke PKP, semua memang merudum. Betul. Soalan seterusnya, apakah isu yang sering dihadapi semasa jualan? Isu sebelum COVID-19 ataupun selepas, macam mana tu? Cik ceritakan sebelum dan selepas. Boleh kita tengok nanti. Sebelum dan selepas kan. Isu yang sering kami hadapi sebelum pandemik COVID-19, kadar kenaikan harga sayur yang tiap hari kenaikan harga sayur tu tidak sama. Maksudnya ada masa dia akan naik melonjak harga tinggi, ada masa harga dia akan jatuh. Selepas pandemik COVID-19 ni, semua harga sayur terutamanya antara seperti yang kita tahu bawang, sayur, sawi, lada basah semua memang harga melonjak naik yang sangat-sangat tinggi. Setiap pembeli akan bertanya dan sedikit merungut sebab berlaku kenaikan harga yang tak menentu. Ya, betul. Itu saja. Itu saja. Soalan yang kelima saya tanya, apakah pendapat Encik terhadap perubahan aktiviti jualan ketika COVID-19 ni? Pada pendapat saya terhadap perubahan aktiviti jualan ketika pandemik COVID-19 ni, di mana kalau sebelum ni kita berjualan seperti contohnya saya akan datang ke pasar pada pukul 6 pagi dan habis sebelum pukul 12. Tapi untuk selepas daripada pandemik ini, kita perlu, memang kita telah diberikan had masa di mana tidak melebihi pada jangka masa yang panjang untuk berniaga. Kalau sebelum ni bolehlah lebih 12. Kalau sebelum ni boleh lebih daripada jam 12. Untuk selepas ni memang kita dihadkan untuk tidak terlalu lama sebab kita takut apa-apa yang berlaku selepas ini mungkin akan sedikit sebanyak memberi impak kepada pasaran kami.
Okey, soalan yang terakhir saya nak tanya, apakah harapan terhadap aktiviti jualan pada masa hadapan? Okey, antara harapan saya untuk aktiviti jualan pada masa hadapan, tak kira usia, muda ataupun tua, okey, yang penting kita perlu sentiasa rajin untuk mencari pekerjaan. Okey, untuk masa ni kita memang nampak anak muda sentiasa memang memilih dalam semua aktiviti pekerjaan. Betul? Okey, di mana saya nak bagi tahu, tak kisah apa sahaja perniagaan yang kita lakukan, lepas ni kita kena sentiasa lebih amanah, lebih bertanggungjawab. Okey, di mana kita perlu sentiasa pandai cari masa dan juga pandai cari punca kewangan untuk kita menyara kehidupan kita dari semasa ke semasa. Contohnya untuk pada tahun ini, selepas pandemik COVID-19, kita punya kadar kehidupan kita agak sedikit menurun sebab kita tak mampu untuk menyara kehidupan pada masa yang akan seterusnya. So, tak kisah untuk apa saja pekerjaan kita lakukan, kita mesti kena ada buat sedikit penyimpanan. Betul tu. Walaupun orang kata tak banyak, tapi sedikit tu memang penting untuk apa yang akan jadi seterusnya. Okey. Okey, jadi sampai sini saja interview kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan ribuan Okey. terima kasih kepada Encik Faiz kerana sudi meluangkan Okey, masa sama-sama. untuk saya jayakan interview ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sebagai kesimpulannya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh saya. Saya juga mendoakan semoga pihak Encik memurahkan rezeki lagi dan diberikan kejayaan. Sekian, terima kasih.